Seperti mana yang diketahui umum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang sama ada dari sudut agama dan etnik. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, pergaulan di antara kaum meningkat. Tambahan proses migrasi ke kawasan bandar meningkat setiap tahun. Malah antara negara di Asia, Malaysia masyhur kerana mempunyai pelbagai agama dan bangsa etnik. Di Malaysia, selain bangsa dalam majoriti yang besar, terdapat juga etnik minoriti yang mendiami Sabah dan Sarawak. Orang asli Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun serta banyak lagi suku kaum Bumiputera yang lain. Kepelbagaian kaum majmuk yang ditonjolkan sering menjadi Malaysia sebagai antara negara dicontohi di seantero dunia. Walau bagaimanapun, isu sensitif selalu dibangkitkan yang menyentuh soal perbezaan kefahaman agama, budaya dan bangsa masing-masing yang menggugat keharmonian dan ketenteraman Malaysia. Natijahnya, perbezaan dan kepelbagaian ini perlu diselesaikan dengan baik agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Banyak faktor konflik permasalahan perbezaan kaum dan etnik di Malaysia ini yang dikenal pasti, namun paling ketara berdasarkan pengamatan kami ialah peranan yang diputuskan sendiri oleh kepimpinan ahli politik yang begitu taksub dengan parti politik sehingga menolak toleransi antara kaum. Menurut responden yang menjawab soal selidik, seramai 70% berpendapat parti yang berasaskan kaum hanya menghalang perpaduan dan keharmonian negara. Ini kerana mereka berpendapat politik yang berasaskan kaum hanya menyebabkan perpecahan dek kerana pengaruh ahli politik itu sendiri. Bagi responden, semakin kuat usaha parti politik berkempen, semakin terhakis perpaduan dan jurang di antara kaum. Lebih-lebih lagi parti yang cuba menutup kelemahan dan mengkaburi kebenaran. Walau bagaimanapun, parti politik tersebut yang dipengaruhi sifat dan tuntutan kaum pada masa yang sama dijadikan landasan yang menyelesaikan masalah kaum tersebut. Sepanjang tempoh pentadbiran yang diperintah oleh golongan Bumiputera, wujudnya ketidakpuashati oleh golongan bukan Bumiputera. Apabila adanya keadaan begini, maka hubungan politik boleh mencetus ketegangan perpaduan di antara kaum. Seterusnya, melihat kelainan pertuturan bahasa juga boleh menimbulkan konflik di antara berlainan kaum kerana responden berpendapat terdapat unsur prejudis dan stereotip yang ketara bagi mereka. Sebagaimana kita tahu yang bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia. Sebagai contoh, kaum Melayu yang tidak memahami perbualan di antara kaum Cina dan India yang berbual dalam bahasa mereka tersendiri. Ini dapat menimbulkan syak wasangka yang boleh tercetus pergaduhan dan menghakis sifat perpaduan kaum. Jika diteliti dengan lebih mendalam, dasar pendidikan perlu dirancang dan diperbaiki dengan matlamat melahirkan individu yang berilmu dan mampu bersaing dalam pelbagai bidang. Ramai yang memahami di Malaysia kaum Cina yang lebih mendominasi ekonomi dan menimbulkan rasa iri hati terhadap kaum lain. Oleh sebab itu, kerajaan perlu melahirkan ramai pelajar daripada pelbagai kaum mampu bersaing dengan kaum Cina dalam bidang ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan perlu memikirkan bagaimana hendak meletakkan pelbagai kaum di dalam satu sekolah atau institusi pengajian supaya matlamat dasar pendidikan tercapai. Jika dasar pendidikan tersebut dapat dicapai, maka ramai golongan terpelajar dapat dilahirkan dari pelbagai kaum. Maka dengan itu golongan terpelajar itu mampu berupaya merubah corak kehidupan dan ekonomi di Malaysia. Sungguh pun itu, pelajar juga perlu diberikan didikan awal dari segi kefahaman agar pelajar berada dalam jalan yang terbaik. Ada ungkapan yang berbunyi, anak diibaratkan kain putih, maka ibu bapalah yang harus mencorakkan dengan cantik. Dalam kajian soal selidik, ramai responden berpendapat menghadkan teknologi dan media massa kepada kanak-kanak dan remaja perlu kerana sekarang ia memainkan peranan yang sangat penting. Ia bukan sahaja membekalkan fakta-fakta dan data tertentu, malah ada fakta yang disalahertikan. Fakta atau isu sensitif perkauman juga mudah tular di zaman teknologi yang canggih ini supaya tidak menimbulkan konflik dan rusuhan.
Secara kesimpulan, Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai rakyat Malaysia dengan pelbagai identiti agama, etnik dan budaya, kita mesti berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah diri, kewajaran dan keadilan. Masyarakat perlu menyokong kerajaan dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang dan menggalakkan secara aktif perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan pembakar dan tindakan provokatif dan boleh membawa kepada konflik dan ketegangan yang menjejaskan keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Namun, perbezaan pendapat antara kaum dan bangsa boleh menjadi batu penghalang untuk membentuk Malaysia yang maju dan berdaya saing.